belajar, dah belajar tajuk pembezaan, salah sebut lagi. Apa? Janjang, Masya Allah. Kan? Penat ni. Berbalik daripada Pasir Gudang, anak saudara saya yang setahun sudah menyambut birthday pada hari ni. So awak nampak paparan ni, hari ni saya buat gerak-gerak sikit. Okey, dah. Cukuplah tu. Okey, saya namakan sebagai JA, janjang. Keyword pada hari ini adalah beza sepunya. Sepunya. Ataupun di huruf D, represent different. Kalau bahasa Inggeris dipanggilkan sebagai common different, beza sepunya. Maksud dia, nilai D dia mesti sama. Mesti sama semua orang. Kalau D awak salah, tak sama, itu bukannya JA. Ya. Kalau pelajar tingkatan 2 di dalam KSSM, tingkatan 2 ya sekarang, tingkatan 2 dah belajar pasal jujukan. Awak form 4, dia tingkatan 2 dah belajar jujukan. Jujukan dia lagi complicated. Tapi kita ni untuk awak ni cuma janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Okey, sekejap Saya ambil yang kosong sikit. Okey. Mana tadi? Hilang. Saya nak ambil yang blank untuk contengan. Okey, ni copy. Okey, biar ada banyak sikit. Senang nak conteng. Okey. Okey, kita ulang kaji balik untuk janjang JA, dia mesti D. Contohlah, apa-apa pun awak selalu refer kepada susunan nombor dia. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Awak tengok kat sini macam mana dapat 1. Awak tanya diri awak macam mana dapat 1. Macam mana dapat 1? Macam mana dapat 1? Macam mana dapat 1? Kerana 1 itu dia kata beza sepunya. Beza sepunya. Sepunya tu maksudnya semua orang sama. Semua orang sama. Semua orang mesti sama. Kalau tak sama, dia bukannya JA. Dan macam mana dapat 1? Awak tanya diri awak sekali. Macam mana dapat 1 disebabkan di bahasa Inggeris different. So 3 tolak 2. So dapat 1. Sama juga dengan yang ni. Itu yang bila soalan tanya macam ni, ramai yang terkehil. Dia contohnya soalan very common. Diberi 3x, 6 tolak x sama juga dengan 15x tambah 1. Contoh ni, ini adalah JA, janjang aritmetik, cari nilai x. Macam mana nak buat? Tengok balik yang di atas ni. Apa yang sama? D kena sama. So macam mana nak dapatkan D? Sama juga. Yang ini sebenarnya ada 3 nombor. Nombor 1, nombor 2 dengan nombor yang ketiga. So macam mana selesaikan dia? Macam mana nak dapatkan 1 ni? Kenapa? 3 tolak 2 dapat 1. 4 tolak 3 dapat 1. Dia macam ni. 2, 3, 4. 3 tolak 2, 1. 4 tolak 3, 1. Sama juga dengan soalan yang macam ini. So, 3 ni adalah 3 nombor yang berurutan. 3 turutan susunan. 3 turutan susunan. So, macam mana nak selesaikan? 6 tolak X tolak 3X. Sama juga dengan 15X tambah 1 tolak 6 tolak X. So, awak selesaikanlah nilai X apa. Awak kembangkan. Dan awak nampak yang kat sini, ramai yang terlupa letakkan bracket. Okey, kenapa? Basic idea dia yang seterusnya, yang ini. Untuk soalan ni, sekejap, saya menyampah lah kalau ada kotak-kotak ni. Saya menyampah kotak-kotak. Tak suka. Dia macam ni sebenarnya. T2 tolak T1 sama juga dengan T3 tolak T2. So kalau nampak yang soalan saya tadi, 3x, 6 tolak x, 15 tolak x tambah 1, ini sebagai T1, ini sebagai T2, ini sebagai T3. Kalau nampak ungkapan, seeloknya awak bracketkan dia, baru awak masuk kat sini
untuk awak selesaikan dia. Itu soalan ramai yang buat kesilapan. Kesilapan apa? Dia tidak buat bracket bila proses tolak kat sini, tolak kat sini, tolak. Kenapa? Kalau awak tak buat bracket, common dia, awak akan dapat yang macam ni. Saya geram sangat setengah orang. 6 tolak X. Dia buat macam ni je untuk T2. So, yang ini salah. So, dia patutnya buat bracket. Kenapa? Maksud dia lain. Untuk soalan ni, saya akan berikan sikit. Ini. Ini adalah soalan SPM. Yes, soalan SPM. Cuba selesaikan nilai K. Okey, saya kasih awak 2 minit untuk selesaikan. Cuba jawab sekarang. Sekarang. Dapat ke tidak? 2 minit saya tunggu. Untuk selesaikan carikan nilai K, kenapa dia adalah janjang aritmetik. Okey. Okey, macam mana nak ada buat? Tak payah tunggu 2 minit. Pasal nak kejar masa kan. So, konsep dia 3K, K tambah 4, 11. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3. Konsep dia apa? T2 tolak T1, T3 tolak T2. So, T2 adalah K tambah 4, depan tak perlu awak buat bracket. Okey, T1, 3K. T3, 11 tolak T2. Pastikan awak buat bracket. Kalau awak tak buat bracket, maksud dia lain. So, ni awak selesaikan. K tolak 3K. So, tolak 2K tambah 4. 11 tolak K tolak 4. So, kembangkan. So, dapat apa ni? 2 tolak K tambah K. 11 tolak 4 adalah 7. Betul tak? 7. 7 tambah tolak 4. So, dapat negatif 3. Sini adalah K. So, K dapat negatif 3. Tengok sama juga nilai K. Okey. Itu yang selalu ditanya. Nanti dalam latihan awak cuba buat soalan ini. Nanti pada handout saya tinggalkan jawapan ini juga. Sama juga dengan tahun 2010. 2010 sama juga dengan tahun 2012. Ini SPM 2012. So, sama saja konsep dia. Cuma dia nak mintakan Y sebagai tajuk. Okey. Kita patah balik formula kita untuk janjang. Ini yang selalu saya suka sangat bahagian ini. Kalau saya dalam soalan ujian ke apa, trial ke, saya wajib keluarkan soalan yang berkaitan ini. Kenapa? Dia merujuk kepada huruf D. D apa? Beza sepunya. Okey, next. Okey, tengok pada contoh dalam latihan dekat sini. Adakah dia tentukan sama ada dia janjang aritmetik ataupun tidak? Yang pertama, awak cari nilai D. Adakah nilai dia sama? Kalau sama, dia adalah JA. Tengok kat sini, contoh yang B, 8, 12, 15. So, 12 tolak 8, itu adalah 4. 15 tolak 12, itu adalah 3. So, dia adalah bukan JA. Ya? Yang fokus utama adalah apa? Adalah beza sepunya. Itu keyword dia. Okey. Yang ini nak cari bilangan sebutan. Kita patah balik formula JA. Tn sama juga dengan A tambah N tolak 1 T. Tn ni adalah sebutan Kn. Ini adalah sebutan pertama. Siapa yang lupa? Sebutan pertama. Orang pertama yang awak lihat dari segi susunan dia. Ini adalah A dia. So A adalah 6. Ya. D adalah beza sepunya tadi. So konsep dia awak boleh cari sama dengan T2. D sama dengan T2 tolak T1. So awak boleh cari 11 tolak 6. So dapat berapa ni? Ini adalah 5. So soalan dia nak minta cari bilangan sebutan. Untuk pelajar-pelajar lemah, saya pernah cakap kat situ kan. Kau senarailah nombor dia. Contoh dia lah. 6 tambah 11 tambah 16 tambah 5, 21 tambah 5, 26. Kau kira-kira sampai kau kira 56. Lepas tu kau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai jumpa 6. Kirakan berapakah bilangan susunan dia. Itu cara senarai. Tapi kalau nak gunakan formula, boleh. Di mana awak carikan bilangan sebutan, awak masukkan
56 yang terakhir. So macam mana nak buat? Tn 56, A adalah 6, N yang ingin dicari, kenapa? Cari bilangan N dia berapa? N tolak 1, beza sepunya dia adalah 5. So gerak kat sini, sini adalah 50, N tolak 1, 5. Awak boleh kembangkan ataupun awak boleh bagikan dengan terus. So kalau yang ni, 50 bagikan dengan 5, N tolak 1, dia akan jadi apa? 10, N tolak 1, gerak kat sini. Oleh itu, N sama juga dengan 11. Itu adalah bilangan sebutan. Tetapi sebenarnya untuk pelajar lemah, kalau gunakan senarai pun tak ada masalah. Alah, baru 11 bilangan dia. Bermaksud awak kirakan 1, 2, 3, 4, 5 sampai jumpa 56 awak kira lah. Baru ada 11. Kenapa? Dalam soalan SPM, bilangan dia tak complicated lah. Ya, selalunya bilangan dia tak tu. Tapi kalau dah banyak sangat, baru gunakan formula. Ada setengah-setengah, kaedah listing ni, dia lebih selamat. Ya. Saya lebih suka kadang-kadang kaedah listing kalau dia tak tak perlu gunakan konsep matematik. Selalunya ada setengah-setengah ada pernah satu tahun dia keluar macam ni tau. Ya. Pelajar pandai tak boleh jawab. Secara jujur. Kalau kelas sains 1 ada 1 tahun dia tak boleh jawab. Tapi yang best budak kelas 5E, 5 efficient boleh jawab. 5 akas tak boleh jawab. Tak boleh jawab soalan tu. Tapi 5E boleh jawab. Pernah keluar dalam soalan AdMath. Sebab apa? 5 akas ni dia terlalu fokuskan formula. Sedangkan ada setengah-setengah budak 5E dia fikir dari segi logik. So untuk pelajar-pelajar, semua pelajar, awak kalau tak boleh tackle dalam formula, awak buat penyelesaian dalam bentuk logik. So logik dan formula kena seiring. Pasal ada setengah-setengah soalan dia tidak mementingkan formula. Dia fikirkan macam mana untuk penyelesaian yang untuk selesaikan masalah tersebut. Kalau awak stuck untuk gunakan formula, jangan gunakan formula. Gunakan fikirkan logik. Contohnya yang macam ni lah tadi. Senarai. Contohnya 3, 7, 11, tiba-tiba dapat 303. Contoh dia lah. Lepas tu cari bilangan N. Kalau complicated, awak gunakan secara logik. Senaraikan je. Tapi dia panjang sikit lah. Ada satu konsep yang pasal apa ni? Ya, amazing race. Amazing race. Dia sama ada awak dapat express pass, awak boleh potong queue ataupun awak kena buat jalan jauh sedikit. Tapi misi dia sama. Ada setengah kena tackle bab tu. Okay, next. Lihat pada nombor 9, sama juga beza sepunya D. Saya rasa semua orang tahu. 9 tolak 5, so dapat 4. Sebutan ke 10, macam patah balik formula kita tadi apa? Tn sama juga dengan A tambah N tolak 1D. Sebutan pertama adalah 5. Dia nak sebutan ke 10, ini maksud dia N20. So T20. So 20 tolak 1, beza sepunya dia adalah 4. Selesaikan. Manakala hasil tambah, hafal balik formula hasil tambah. Apa formula hasil tambah? Sn sama juga dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Itu formula dia. So, jadi kalau untuk dari segi listing, senarai, 5, 9, ini tambah-tambah 4 kan? 13 tambah 4, 17 tambah 4, 21. So, kalau listing, 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17. Cuma dia leceh sedikit. Kalau gunakan formula ni senang terus sebenarnya. So 20 per 2, 2A adalah 5. 20 tolak 1, 19 di 4. Tekan kalkulator, kirakan di dalam, baru darabkan dengan 10. Dia macam tu. Ada setengah kalkulator dia, kalkulator awak, tekan kat belakang dulu. Belakang dulu tekan. Baru darabkan dengan 10. 20 darab 20 bagi 2, 10. Baru awak darabkan dengan 10. Itu cara yang paling simple. Tak boleh buat depan dulu, tak nak. Ada setengah-setengah teknikal lah orang kata tu. Boleh?
Okey, sebutan KN tak apa. Bermaksud ini nak cari TN dengan syarat A ni awak dah masukkan 5, N tolak 1, D berapa tadi? 4. Ni awak kembangkan. Itu saja. Itu maksud dia sebutan KN. Okey. Ini pula sama juga. Ini pernah soalan akhir tahun lepas saya keluarkan. Untuk yang akhir tahun form 4 baru-baru ni pun yang sepatutnya mereka peksa tahun ni yang tidak ditanya, inilah soalan dia. Sama je, cuma yang ini saja ditanya. Okey, kita lihat pada soalan A. Sebutan pertama, T1 sama dengan S1. Awak masuk saja S1 berapa? Okey, itu solution dia. Beza sepunya. Untuk beza sepunya, maksud dia T2 tolak T1. Macam mana nak tahu T2? Ada formula Tn sama juga dengan Sn tolak 1. Maksud dia kalau nak carikan T2 sama dengan S2 tolak S1. Untuk S2, rujuk daripada formula ini. So dapat 2 kuasa 2 tolak 4 2. So 4 tambah 8, so dapat 12. So kalau S1 terus masuk. Ya, terus masuk. Pasal dia adalah satu nombor. Sum dia berapa? Satu nombor tu juga. So 1 kuasa 2 tambah 4 1 so dapat 5. So T2 sama dengan 12 tolakkan dengan 5 so dapat berapa? 7. Gitu. Faham? So T1 sama dengan S1. S1 kita dapat 5. So T2 7 tolakkan dengan 5 so dapat 2. Dapatlah ini. Sebutan hasil tambah 6 sebutan bermaksud dia awak carikan S6 terus rujuk pada formula. Sebutan ke-10 maksud dia T10 sama dengan S10 tolak S9. S10 rujuk pada mana? Ikut daripada formula ini. S9 rujuk pada mana? Formula ini. Kemudian tolakkan. Ya. Okey. Okey, yang ni pula apa cerita ni? Ini pun sama juga. Ni awak cuba buat dekat sekejap lagi. Ya, bila saya dah tamatkan kelas, awak boleh cuba. Yang dekat tepi ni itu adalah jawapan dia. Cerita yang sama. Okey, yang ini yang macam tadi. Macam mana kita ingatkan balik? Macam mana nak buat? 12, 3K tolak 2, 4 tambah K. Konsep dia apa? T2 tolak T1, T3 tolak T2. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3. Orang yang di tengah, seeloknya awak bracketkan. Yang ni tak apa. Yang di tengah penting untuk awak bracketkan. Penting untuk bracketkan. Kenapa? Takut awak terlupas. Contohnya 3K tolak 2 tolak 12 tak ada apa. Kenapa dia kat depan? So yang ini pula 4 tambah K tolak bracket 3K tolak 2. Ni kembangkan, carikan nilai K. Boleh? Okey. Yang ini pula yang ni sama macam tadi. Okey. Yang ini dia nak cari sebutan ke-10 dalam sebutan H. Yang ni bila awak dah masukkan. Dah masukkan dalam tu, masukkan sebutan ke-10. Ini adalah kita gunakan Tn sama juga dengan A tambah N tolak 1 D. So A dia adalah 3H. D dia, yang ni awak kena, dia ada trik kat sini. Dia minta jadikan dalam sebutan H. Boleh Okey? Okeylah saya cuba. Untuk tidak nanti ramai confuse. So yang ini konsep dia 3H K H tambah 2. So K tolak 3H. Ingat tadi H tambah 2 tolak K. Dia nak siapa sebagai tajuk? K sebagai tajuk. Maksud dia siapa yang ada K kumpulkan setempat, yang tidak ada K kumpulkan setempat. So dah maksud dia kat sini 2K sama juga dengan H tambah 3H tambah 2. So ini 2. So dapatlah 4H tambah 2. 2K. So dapat apa? K sama dengan 2H tambah 2 per dengan 2. Untuk potong, semua orang kena potong. So dapat 1. So dapatlah 2H tambah 1. Ini yang pertama. Kalau untuk T10, sebutan janjang dia sudah bertukar menjadi macam mana?
So dia akan jadi yang pertama, sekejap saya salin balik. Salin balik. So 3H K kan soalan dia. Okey, lepas tu dia ada H tambah 2. Sekarang ni K-nya kita dah dapat. So dia akan jadi 3H 2H tambah 1, 2H tambah 1 dan H tambah 2. Tengok, semua dalam sebutan H. So awak boleh cari D awak. D awak 2H tambah 1 tolak 3H. Rujuk daripada mana? D sama dengan T2 tolak T1. So yang ni awak tolak, so dapatlah H tambah 1. Okey. Seterusnya dia soalan dia nak minta sebutan yang ke-10. T10 sama juga dengan A tambah N tolak 1D. A dia apa? Sebutan pertama iaitu 3H. N adalah 10. 10 tolak 1. So dapat 9. So D dia negatif H tambah 1. Ini awak kembangkan dan awak terus dapat selesaikan. Boleh? Okey. Itu saja saya rasa untuk pengenalan yang janjang aritmetik. Yang ini awak boleh buat sebentar lagi bila saya tak tunjukkan lah. Yang ini soalan dia senang sahaja. Boleh ya, kelas? Okey? Boleh, Cikgu. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk janjang aritmetik. So esok kita masuk janjang aritmetik yang pasal kedua dan juga janjang geometri. Ya? Boleh ya semua? Okey. So nanti saya kasih handout seperti biasa pada WhatsApp group. Ya, so jumpa pada hari esok sambungan dia. Terus yang keluar ya. Okey, saya rasa itu saja. Selamat malam. Take care. Cikgu lagi pula. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, hari ni pun laju betul. Dalam laju pun dah 8.50 dah. Setengah jam juga kita masuk kelas. Cikgu. Sekejap. Kita keluar les lah. Ya, apa? Jumpa esok. Keluar les lah. Inilah kelas yang paling laju tapi ramai masuk. Bagus. Cikgu. Kan? Ya, sama-sama. Bye. Cikgu. Apa? Asal tak guna Zoom? Zoom? Zoom lagi bagus ke? Zoom tak ada limit. Tak ada limit. Boleh beratus. Lagi ramai. Ya ke? Zoom lagi ramai. Boleh. Ya. Cikgu tak tahu ke? Saya rasa saya ingatkan Zoom 100 juga limit dia. Tak ada, dia tak ada Eh. limit. Tak. Zoom tak ada limit. Okey, tak apa. Esok saya try Zoom. tak semua orang ada Zoom. Betul lah. Start Zoom. Semua orang ada Zoom. Semua orang ada Google Try, Classroom cikgu. tapi tak ada Zoom. Nanti kan orang baru nak download lagi. 40 minit je ni. Apa? Cikgu, kakak saya kata Zoom boleh buat kelas selama 40 minit je. Tapi boleh ramai orang. Oh, ya ke? Oh, 100 tak limit. begitu. Cikgu, kakak saya kata 100 Ya. orang juga limit dia. Tu lah, saya rasa 100 orang ya jugalah. Oh, ya ke? Kecuali pakai Microsoft Teams. Microsoft Teams memang lebih daripada 100. Betul. Tapi masalahnya semua kena install Microsoft Teams. Tak pasal aku. Saya pun dah delete Microsoft Teams. Kenapa? Salah. Cikgu Baik, cikgu. tak senang cikgu beli 2 device, lepas tu cikgu guna 2 device tu. Laptop tu kan. So 200 orang boleh masuk tu. Ramai pakai 2 device. Lepas tu aku nak Idea connect kan dua-dua sebenarnya. lah. Boleh ke? Saya dah buat connection dua-dua lah. Dua-dua laptop lah. Boleh. Macam ni kan. Tak terkejar aku. Tak apa, nanti kita akan lebihkan form 5 20-20 lah dulu Dengar tu Man. Tak lama. Dipinggirkan. Dalam minggu depan. Ya 20-21 tu sabarlah. Awak masih banyak lagi masa dengan saya. Banyak ke? Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Take care. Cikgu. Esok belajar apa Cikgu? Yeah, bye. Cikgu, good night. Good night. Cik, good night.